Okey, selamat petang semua. Apa khabar? Okey, saya Cikgu Khaw. Hari ini saya nak ajar kamu karangan juga, tetapi hari ini cikgu nak ajar kamu peribahasa dan juga cara menulis pendahuluan yang baik. Okey, hari itu cikgu sudah ajar cara menulis isi. Hari ini kita nak tulis pendahuluan. Okey, sekarang saya tunjuk dulu. Okey. Jadi, cikgu sudah sediakan banyak peribahasa di sini yang berkaitan dengan topik-topik tertentu. Okey, hari ini cikgu nak tulis karangan tentang cara-cara membalas jasa ibu bapa ataupun cara-cara membalas jasa guru. Okey, topik ini adalah amat popular. Okey, tajuk karangan ini selalu keluar dalam peperiksaan. Jadi, cikgu sudah sediakan beberapa peribahasa yang boleh kamu tulis ketika menulis karangan ini. Okey, kita lihat peribahasa yang pertama. Bagai menatang minyak yang penuh. Okey, peribahasa ini kamu kena tahu maksudnya ibu bapa yang menjaga anak-anak dengan baik. Jadi peribahasa ini sesuai untuk kamu tulis karangan yang bertajuk cara-cara membalas jasa ibu bapa. Seperti kacang yang melupakan kulit boleh digunakan untuk karangan yang bertajuk cara-cara membalas jasa ibu bapa dan juga guru-guru. Bagai mencurah air ke daun keladi, seperti bagai dan umpama semuanya sama erti. Okay, bagai mencurah air ke daun keladi lebih sesuai untuk tulis karangan yang bertajuk cara-cara membalas jasa ibu bapa lah. Okey, yang ini kedua-dua boleh diguna. Okey, yang ini ibu bapa sahaja. Maksudnya kita tidak boleh bersikap bagai mencurah air ke daun keladi dan tidak mendengar nasihat ibu bapa. Okey, bagai anak ayam kehilangan ibu pula juga sesuai ditulis untuk karangan yang bertajuk cara-cara membalas jasa ibu bapa. Yang terakhir, bagai lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Okey, yang ini sesuai untuk kedua-dua pihak, ibu bapa ataupun guru. Okey, jadi sekarang cikgu nak apa ni? Okey, sekarang cikgu nak tunjuk kamu. Okey, cikgu nak tunjuk kamu cara menulis satu pendahuluan yang baik. Okey, pendahuluan adalah amat penting because it is your first impression. Okey, first impression for the reader. Okey, iaitu guru kamu yang akan menyemak kertas kamu. Okey, jadi sila tulis pendahuluan yang sangat baik. Pendahuluan memang tidak susah untuk ditulis. Okey, jadi kita guna peribahasa yang sudah disediakan di sini dan kita tulis satu pendahuluan yang bagus. Okey, mari kita lihat tajuk. Saya sudah sediakan satu tajuk di sini. Tulis pendahuluan bagi karangan yang bertajuk cara-cara menghargai jasa ibu bapa. Okey, selalunya saya ajar murid saya. Kalau tajuk keluar karangan fakta macam ini, cara-cara menghargai jasa ibu bapa, kamu keluarkan sebilah pisau yang tajam, kamu potong tajuk ini ke dua bahagian. Cara-cara ini memang isi kamu. This is your isi. Jadi isi kamu tulis di perenggan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. 4 perenggan bagi isi kamu, 4 isi. Dan pendahuluan kamu boleh tulis menghargai jasa ibu bapa ataupun ibu bapa, definisi of ibu bapa, siapa itu ibu bapa, mengapakah kita perlu menghargai jasa ibu bapa. Okey, jadi bahagian ini adalah bahagian pendahuluan dan penutup. Okey, pendahuluan dan penutup. Jadi kamu sudah faham karangan kita bermula dengan pendahuluan, 1 perenggan, 4 isi, 4 perenggan dan diakhiri dengan penutup, 1 perenggan juga. Jadi kamu potong bahagian tajuk ini kepada 2 belah. 1 kamu tulis cara-cara iaitu isi kamu di perenggan yang kedua hingga kelima. Bagi pendahuluan pula kamu tulis tentang ibu bapa, mengapakah kita perlu menghargai jasa mereka sebelum kamu mula isi kamu. Okey, jadi cikgu ajar kamu cara kita tulis. Okey, jadi kamu boleh bagilah definisi ibu bapa. Siapa itu ibu bapa? Who is our parents? Ibu bapa merupakan orang yang banyak mencurahkan bakti kepada kita, betul tak?
Okay, our parents have been doing so much for us, sacrifice so much for us, berkorban untuk kita. Jadi kamu bagilah definisi ibu bapa for the first sentence, ayat yang pertama. Jadi kamu boleh tulis macam ini. Ibu bapa merupakan, instead of writing orang, kamu tulislah insan. Insan is the same meaning of orang. Ibu bapa merupakan insan yang banyak berjasa. Okay, berjasa sama erti berbakti, which means done a lot of good things for us. Ibu bapa merupakan insan yang banyak berjasa dan berbakti untuk kita, for us. Okay? Okay, jadi di sini kamu boleh tulis peribahasa yang sesuai. Okay, jadi peribahasa yang mana yang sesuai kita boleh tulis untuk pendahuluan. Kamu boleh cuba sendiri. You can try. Okay? Bagai menatang minyak yang penuh. Boleh? Okay, kita boleh tulis. Ibu bapa merupakan insan yang banyak berjasa ataupun berbakti untuk kita. Mereka menjaga kita. They take good care of us. Mereka menjaga kita bagai. Okay. Kita kena selang ya. Oh, pendahuluan tak perlu selang. Okay. First paragraph. KSSR format, kamu tak perlu selang perengai yang pertama. Okay, mereka menjaga kita. See, you don't have to write bak kata pepatah. Jangan selalu tulis bak kata pepatah, then only write peribahasa. It's very boring. Okay, kamu boleh tulis. Mereka menjaga kita. Teruskan dengan peribahasa kamu. Bagai menatang minyak yang penuh. So when you write like this, automatically your guru sudah tahu, okay, great, karangan ini karangan yang baik, kamu sudah tulis satu peribahasa yang baik, dan when you write, apabila kamu tulis mereka menjaga kita bagai menatang minyak yang penuh, automatically we understand our parents take good care of us, menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Okay? Okay, jadi kamu boleh teruskan lagi. Di sini kamu sudah ada 2 ayat. You already have 2 sentences for your pendahuluan. Jadi, peringkat UPSR, kamu boleh tulis 3 ayat minimum, okay? Ataupun 4 ayat bagi pendahuluan kamu. Tak perlu tulis terlalu panjang. Okay? Tak perlu tulis panjang sangat. Mereka menjaga kita bagai menatang minyak yang penuh. Okay? Bagai menatang minyak yang penuh. Okay, what is the third sentence? Kalau kamu nak henti di sini juga boleh. Third sentence, just copy the tajuk. Salin tajuk sahaja. Oleh itu, that is why. Oleh itu, kita wajarlah menghargai jasa ibu bapa. That's why we have to appreciate our parents. Okay, jadi kamu lihat di sini. Kita wajarlah menghargai jasa ibu bapa. I copy it from here. Kamu boleh salin dari tajuk. Sebahagiannya, bukan semua. Okay? Terdapat pelbagai cara. There are many ways untuk apa? Menghargai jasa ibu bapa. Jadi, habis pendahuluan ini, you can start with your isi antaranya. Bla, 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 bla. Okay? Jadi, kamu lihat di sini. This part and this part. Dua-dua bahagian ini saya salin dari tajuk sahaja. Jadi, yang penting kamu hanya perlu bagi definisi ataupun give introduction, pengenalan tentang ibu bapa. Ayat yang kedua, kamu tulis satu peribahasa yang sesuai untuk menulis karangan pendahuluan yang sangat bagus. Kamu tulis satu peribahasa yang sesuai. Jadi, kamu boleh teruskan dengan isi kamu. See, it's very simple. Sangat senang sahaja. So, kalau tajuk keluar, tajuk yang berbeza, cikgu tunjuk. Okay, tajuk yang berbeza. Tulis sebuah karangan yang bertajuk cara-cara menghargai jasa guru. Okay, kalau soalan tentang jasa guru. The same thing you apply. Okay, keluarkan pisau, potong tajuk karangan kamu, cara-cara satu bahagian,
menghargai jasa guru, bahagian yang seterusnya. Jadi pendahuluan kamu same, exactly the same thing. Pendahuluan kamu tulis apa pula? Guru. Who is a guru? Guru merupakan insan yang, okay, you want to write something else. You don't want to write banyak berjasa ataupun berbakti lagi. Try to use something else, some other phrases. Okay, guru merupakan insan yang apa? Banyak mencurahkan. Mencurahkan apa? Mencurahkan di sini maksudnya memberikan. Give us a lot of what? Guru banyak mencurahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Okay? Guru merupakan insan, iaitu orang yang banyak mencurahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Okay, this is the definition of guru. Okay, mereka menjaga kita bagai menatang minyak yang penuh. Yang ini tak sesuai untuk guru, sebab guru tidak menjaga kita seperti ibu bapa menjaga kita. Jadi kamu boleh tulislah. Okay, kita lihat peribahasa. Okay, yang ini seperti kacang melupakan kulit, ataupun bagai lilin yang membakar diri untuk menerang orang lain. Kamu boleh tulis untuk pendahuluan tak begitu sesuai lah. Jadi kita tak nak tulis. Yang ini saya nak tulis bagi penutup. Okay, bagai lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain, kita tulis bagi penutup. Okay, jadi kamu boleh tulis tanpa guru, without a teacher, what will happen to us without a teacher? Kita akan menjadi, okay. Because ayat yang pertama, sebab ayat yang pertama kita tulis tentang ilmu pengetahuan. So here you write without a teacher, tanpa guru, what will happen? Think. Jika kita tiada pengetahuan, kita tiada ilmu pengetahuan langsung, kita akan menjadi apa? Peribahasa yang sesuai, bagai kata di bawah tempurung. So you can write like this. Tanpa guru, kita akan menjadi seperti kata di bawah tempurung. See or not? Same style. Peribahasa pada ayat yang kedua, peribahasa pada ayat yang kedua. So, the third sentence, ayat yang ketiga. Oleh itu, kita wajarlah menghargai jasa ibu bapa. Terdapat pelbagai cara untuk menghargai jasa ibu bapa. Take everything, copy, and paste here. Oleh itu, kita wajarlah menghargai jasa guru. Change to guru only. Terdapat pelbagai cara untuk menghargai jasa guru. See or not? Short and simple, yet it is a very good pendahuluan. Pendahuluan yang sangat bagus. Okay? Jadi ini cara kita tulis pendahuluan. So remember your first step. Langkah yang pertama, cut your tajuk into two parts. Okay? Potong tajuk kamu. Remember, never ever write your answer cara ataupun langkah-langkah di bahagian pendahuluan. That is for your isi. Perengai yang kedua. That's for your isi. Never ever write your answer in your pendahuluan. Okay? Pendahuluan kamu tulis bahagian yang kedua, iaitu menghargai jasa ibu bapa ataupun menghargai jasa guru. Okay, kalau kita tulis tentang tajuk yang berlainan. Okay, let me try. Kita tulis bersama-sama tajuk yang berlainan. Tidak semestinya cara-cara menghargai jasa seseorang. Okay, cara yang saya ajar kamu, kita boleh tulis tajuk yang berbeza. Okay, kita lihat. Mari kita tulis tajuk tentang cara-cara menjaga kesihatan pula. Okay, so all this apply to karangan yang bertajuk fakta lah, karangan fakta sahaja, okay? Bukan karangan cerita ataupun pengalaman. Okay, jadi tulis pendahuluan bagi karangan yang bertajuk, okay, bertajuk apa? Cara-cara menjaga kesihatan. Okay, kamu boleh tulis karangan yang bertajuk ataupun kebaikan. We try kebaikan. We don't want to write all the cara anymore. Kita tak nak tulis cara lagi. Cikgu nak tunjuk sesuatu yang berbeza. Okay, kebaikan. Sorry. Okay, tulis pendahuluan bagi karangan yang bertajuk faedah bersenam. Faedah
bersenam. Jadi kamu lihat 2 perkataan sahaja, 2 words only. Okay, you still can cut it. Faedah, cara ataupun langkah, ciri semua ini bahagian yang pertama. That is the first part. Jadi bersenam bahagian yang kedua. So you cut the question into 2 part. Jadi jangan tulis faedah-faedah di bahagian pendahuluan. Okay, jadi kita mula. Okay, bagi definisi bersenam. What is bersenam? Tadi kita tulis tentang guru ataupun ibu bapa. We write about who is a teacher ataupun who are parents. What do parents do? What does a teacher do? Okay, but for bersenam is not a person. Jadi kamu boleh tulis. Okay, bagi contoh. Apa itu bersenam? Give example. Other than giving definition, you can also give example for your pendahuluan. Okay, bersenam merupakan. Okay, tadi guru merupakan. Sekarang bersenam merupakan pula. Okay, apa itu bersenam? Bersenam merupakan aktiviti seperti. Give example. Apakah aktiviti bersenam? We know all this. Berjogging, berenang, okay, beriadah, dan sebagainya. Okay, kalau kamu tulis bersukan pula, bersukan is playing sports. Bersukan is different with bersenam. Kalau bersenam kamu berjogging, kamu berenang, kamu bersiar-siar, kamu buat apa-apa saja, tetapi bukan sukan. Sports. Bersukan merupakan aktiviti seperti bermain badminton, bermain bola keranjang, bermain bola sepak. Okay, semua ini bersukan. Okay, jadi dan sebagainya. Okay, you already give the example of bersenam. Okay? Okay, jadi kamu boleh teruskan. Bersenam. Kita, okay, after you give the example for bersenam, you can write, when can we bersenam? You can write anything except the benefit of bersenam. Because you want to write the benefit, the faedah, semasa kamu tulis isi. When you are writing the isi, kamu tulis faedah. Tetapi pendahuluan dan penutup, you write anything but the benefit itself. Okay? So when can you exercise? Kita boleh bersenam during our free time. Betul tak? Pada masa lapang kita seperti pada waktu pagi. In the morning you can bersenam. Betul tak? Okay? Atau waktu petang. Okay? In the afternoon ataupun waktu senja, okay? Okay. 2 ayat sudah siap. What's the third one? Oleh itu, kita harus menghargai jasa guru. You can exclude this part, okay? Kita wajarlah, don't have to put oleh itu. Kita wajarlah bersenam kerana bersenam membawa banyak faedah kepada kita. Because this is about faedah. This is not about cara-cara. So you have to write that we should do this because it brings a lot of benefit to us. Kita wajarlah buat aktiviti ini kerana aktiviti membawa banyak faedah kepada kita. Okay, iaitu tajuk. Jadi, kamu boleh tulis terdapat pelbagai faedah. Janganlah tulis cara lagi. Tajuk tentang faedah. Terdapat berbagai faedah if we exercise, jika kita bersenam. See or not? Okay, cikgu highlight bagi kamu. First part, you give the definition of, bagi definisi bersenam. Bagi kalau tiada definisi yang sesuai, baru kamu boleh bagi contoh, example, what are the activities. Okay? And then you ask yourself question, when? The first one is what? What is bersenam? Give example. The second question you can ask yourself, when? Bilakah kita boleh bersenam? Kita boleh bersenam pada masa lapang. Okay, masa lapang kita. Okay, masa lapang kita such as seperti waktu pagi, waktu petang, pada cuti sekolah ataupun sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Kita haruslah bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Juga boleh give a time frame. Okay, as long as you answer the question when can we exercise. Okay.
Ayat yang ketiga, kita wajarlah bersenam. Okay, bring towards your tajuk. Your tajuk is about faedah. You don't write the faedah. You don't give the faedah. Faedah bersenam ialah apa? Antaranya kita dapat mencerdaskan badan kita. You don't write the faedah in pendahuluan. You just say that there are many benefit, banyak faedah. Terdapat berbagai faedah jika kita bersenam. After this, you can continue with antaranya. Okay, antaranya kita dapat bla 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 bla. Okay, habiskan. Okay, jadi cikgu nak remind kamu, okay, jika soalan keluar tentang cara-cara ataupun langkah-langkah, your isi you have to use antaranya kita perlu ataupun kita mesti ataupun kita harus, okay, ataupun kita wajarlah, hendaklah of this. Okay? Tetapi kalau tajuk keluar faedah, you write kita dapat ataupun kita boleh. Make sure you know this. Okay, cikgu bagi contoh. Kalau tajuk keluar cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat. The ways to have a good healthy body. Antaranya kita wajarlah ataupun kita perlulah bersenam. Okay? Don't write kita dapat bersenam, salah. Kalau soalan tentang faedah bersenam, kamu tulis kita dapat, we can, kita dapat ataupun kita boleh mencerdaskan badan kita ataupun mencerdaskan minda kita. Okay, so it's different. Kalau tajuk keluar faedah ataupun kebaikan. Faedah, kebaikan sama erti apa? Manfaat. Of this is the same, which is benefit. For sure your isi kamu tulis kita boleh ataupun how come always autocorrect? Kita boleh. Okay, kita boleh ataupun kita dapat. Please remember this. This is very important. Ini selalunya saya lihat murid saya selalu melakukan kesalahan. They are still confused with cara-cara and kebaikan. Okay, cara-cara and kebaikan. You can never get confused. Okay, faedah kebaikan means the benefit, how to, benefit of something. Kalau kita tulis cara ataupun langkah, this is the ways to do something. Okay, this is the ways, 方法. Okay, to do something. So kalau tajuk keluar cara ataupun langkah, isi kamu kita perlu, kita mesti, kita harus, kita hendaklah. This apply to all bina ayat, ulasan, and also karangan. Okay? So, make sure you know this. Okay, jadi saya akan henti di sini kerana video ini adalah cara untuk ajar kamu tulis satu pendahuluan yang baik. Nanti saya akan buat satu video lagi cara untuk tulis penutup. Okay? Saya juga akan ajar kamu cara menulis karangan yang bukan fakta, yaitu karangan cerita, karangan pengalaman. Saya juga akan ajar kamu banyak lagi, yaitu karangan berformat. So please, I want to remind you all, okay, during this MCO, fully utilize your time, okay. Walaupun UPSR sudah dibubarkan tahun ini, tapi ini bukan maksudnya kamu sudah henti belajar lah. You still have to learn, right? Okay. Jadi, please fully utilize. We don't know when MCO will end, when you'll be lifted. So, cikgu nak kamu guna masa kamu dengan baik, dan you can always test yourself. Whatever I teach you in this video, apa-apa saja yang saya ajar kamu, kamu boleh keluar tajuk sendiri, guna cara saya, dan tulis semula. I'm not asking you to write the whole karangan. You can write 2 isi, 1 pendahuluan. Macam minggu yang lepas, saya ajar kamu tulis cara isi yang bagus. Adakah kamu sudah it's been a week, sudah seminggu. Adakah kamu sudah buat? Adakah kamu sudah test yourself, cuba sendiri? Okay, kalau tidak, so please make sure you do it. Dan hari ini cikgu ajar kamu pendahuluan, so please make sure you try yourself. You give yourself different kind of tajuk. You go through all the past year paper, the question paper that you have done. Okay, go and look for your question paper, past year paper from your school. And you check on the karangan, bahagian karangan, dan kamu cuba jawab sekali lagi. Okay, try to answer the question again. Okay, jadi kita henti di sini. Sila jaga diri, take care. Okay.
Goodbye.